السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Para pendengar yang dirahmati dan dikasihi sekalian, kita berada pada ayat 77 surah Yusuf. Sila buka jilid yang keempat, muka surat 106. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Qalu yasriq faqad saraka akhun lahu min qabl fa asarraha Yusuf fi nafsihi wa lam yubdiha lahum. Qala antum syarrun makanan wallahu a'lamu bima tasifun. Mereka berkata, jika dia mencuri, maka sungguhnya telah pernah mencuri pula saudaranya sebelum itu. Maka Yusuf menyembunyikan kejengkelan itu pada dirinya dan tidak menampakkannya kepada mereka. Dia berkata dalam hatinya, kamu lebih buruk kedudukanmu, sifat-sifatmu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu terangkan itu. Telah diterangkan dalam Quran lalu bahawa hukuman pencuri iaitu dijadikan sebagai hamba bagi orang yang dicurinya. Ini merupakan ajaran Nabi Yaqub. Jadi ajaran ini diambil daripada jawapan saudara-saudara Yusuf, jaza'uhu ma wujida fi rahlihi fa huwa jaza'uh. Jadi ayat ini sebagai penegas kepada ucapan mereka, pencuri tersebut hendaklah dihukum, iaitu sebagai pencuri dia akan dikenakan hukuman menjadi hamba kepada orang yang dicuri barangnya itu. Sedangkan hukuman pencuri di Mesir pada waktu itu adalah denda 2 kali ganda, berkali-kali ganda ataupun 2 kali ganda barang dicuri. Akan tapi hukum tersebut sudah dihapus dengan syariat Islam yang menetapkan potong tangan bagi pencuri. Ini hukum pada zaman Nabi dahulu. Sekarang bila datang Islam, hukumannya berubah kepada potong tangan. Jadi telah diterangkan juga pada tuan-tuan, boleh hukumnya untuk mencapai satu tujuan atau mendapatkan hak kita jika memang tidak melanggar syariat agama. Dalam mazhab Hanafi dan Syafi'i bahkan bolehkan strategi dalam hal yang mubah untuk mendapatkan hak balik semula, sebagaimana kisah Yusuf yang meletakkan piala raja atau bekas sukatan ini di karung bawaan adiknya, dan begitu juga kisah Nabi Ayub yang telah bernazar untuk menyebat isterinya sebanyak 100 kali, seperti yang telah kita pelajari, wa khuz bi yadika dhi'fan fadrib bihi wala tahnath. Ambillah seikat rumput jerami itu dengan tangan, pukul, dan jangan kau langgar sumpahmu yang telah pun kau nazarkan itu. Jadi begitu juga kalau kita pelajari, Rasulullah SAW pernah menyuruh seseorang untuk menjual kurma yang buruk lalu mendapat duit, dan dengan duit itu dia beli kurma yang baik. Jadi para ulama juga bersepakat hukumnya bagi seorang untuk menjual ataupun menghibahkan hartanya sebelum cukup haul, jika memang niatnya bukan untuk lari dari zakat. Akan tapi jika hartanya sudah masuki haul, tidak boleh mengubah ataupun menguranginya, juga tidak boleh memecah apa yang sudah terkumpul, dan sebaliknya mengumpulkan apa yang terpisah. Jadi inilah dia yang telah kita huraikan panjang lebar berkenaan dengan tindakan Nabi Yusuf AS untuk mengambil adiknya dengan cara hilah yang dijelaskan itu. Sekarang kita lihat pada ayat yang ke-77, iaitu kata-kata ini, jika Bunyamin didapati mencuri. Jadi satu riwayat menegaskan bahawa Yusuf AS masa kecil dipelihara oleh makcik dia. Dia sangat sayang kepada Nabi Yusuf ini. Jadi makcik dia ni menyimpan satu macam tali pinggang Nabi Ishak yang diwarisi turun-temurun, diwarisikan kepada anaknya yang tua daripada Nabi Ibrahim pada Nabi Ishak. Nabi Ishak bagi pada anak yang paling tua. Jadi Nabi Yaqub mengikut cerita Israeliat ni sering datang kepada kakaknya itu untuk mengambil Yusuf. Tapi makciknya, kakak kepada Nabi Yaqub tu, sangat sayang kepada Nabi Yusuf, anak Nabi Yaqub ini, anak saudaranya lah maknanya tu. Maka makciknya mempertahankan Yusuf supaya tetap di bawah asuhannya. Satu hari dia telah buat satu taktik, iaitu mengikat tali pinggang pesaka itu ke pinggang Yusuf AS. Di luar ditutup dengan baju supaya tak kelihatan. Kemudian bila Yusuf nak pulang dengan ayahandanya Yaqub AS, tiba-tiba makcik itu mengumumkan, tali pinggang pesaka hilanglah, dicuri orang. Maka semua ahli keluarga diperiksa seorang demi seorang, dan mereka mendapati ikatan tali pinggang itu ada di tubuh Yusuf AS. Ini yang telah saya jelaskan kepada tuan-tuan. Banyak kitab tafsir mengatakan demikian. Tak mencuri lah tu. Itu adalah hilah makcik untuk mengekalkan Yusuf dijaga olehnya. Jadi seperti yang telah saya huraikan bahawa syariat Nabi Yaqub pada masa itu, Yusuf mesti diserahkan kepada makcik itu sebagai hamba saya selama setahun kerana perbuatannya mengambil tali pinggang itu, tali pinggang kenabian itu. Jadi baginda baru dapat kembali kepada ayahnya Nabi Yaqub setelah makcik itu meninggal dunia. Peristiwa inilah yang jadikan alasan tuduhan oleh abang-abang itu bahawa kalau Bunyamin mencuri, abangnya Yusuf dulu pun pernah mencuri, padahal bukan mencuri itu. Itu satu tindakan yang dikenakan oleh makcik terhadapnya. Riwayat yang lain pula mengatakan bahawa Nabi Yusuf ni pernah mencuri patung
yang dibuat dari emas milik datuknya, lalu patung itu dihancurkan dan dibuang di jalan. Wallahu alam. Adakah riwayat ini betul mengikut Israelian bahawa syariat Nabi-Nabi yang terdahulu berbeza daripada syariat Nabi Muhammad, iaitu mengharamkan penyimpanan patung. Tapi mungkin pada syariat mereka dahulu, seperti yang boleh kita baca dalam ayat lain, bagaimana Nabi Sulaiman membuat tamathil, wajifan, patung dan sebagainya. Mungkin syariat mereka berbeza daripada kita, dan mungkin benar riwayat ini bahawa patung yang disimpan datuk itu telah pun dimusnahkan oleh Yusuf AS, dan bila mereka tahu, mereka mengatakan Yusuf telah mengambil patung itu. Ataupun ada riwayat lain yang mengatakan seperti disebut oleh Imam Al-Baydawi dalam tafsirnya, bahawa Nabi Yusuf AS telah pun mencuri, telah mengambil ayam ataupun telur ayam yang ada di rumahnya untuk dibagi kepada orang miskin. Jadi ini juga menjadi alasan si abang-abangnya mengatakan bahawa karakter sifat mencuri itu ada dalam adik-beradik dua orang ni. Bunyamin ditangkap mencuri dan abangnya Yusuf pun pernah ditangkap mencuri. Cerita-cerita seperti itulah yang mereka suburkan balik semula, bawakan balik semula, bertujuan untuk memburukkan Yusuf AS. Bahawa tindakan mereka menghalau atau membuang Yusuf jauh daripada ayah, sekarang ni mereka cuba nak tabrirkan, nak tunjukkan bahawa ia satu kewajaran, kerana memang dua orang beradik ni tak diharap, memang mereka ni muka pencuri. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi dalam ayat ini kita dapat lihat kata-kata Nabi Yusuf itu dalam dirinya, bahawa Nabi Yusuf mengatakan, ya Allah, gambarkan fa'asarah Yusuf bi nafsihi wa lam yubdiha lahum. Maka Yusuf menyembunyikan kejengkelan itu pada dirinya, yang disembunyikan kalimah itu fa'asarraha. Sarraha itu kata para ulama tafsir, ha itu dhamir merujuk kepada kalimah, ayat yang mereka keluarkan itu, maka ia merupakan muannas, maka begitulah disebut fa'asarraha Yusuf, maknanya fa'asarra al-kalimah. Kata-kata mereka yang mereka ungkapkan tu terhadap Bunyamin dan kepada Yusuf, Nabi Yusuf simpan dalam hatinya dan mengatakan, kamu yang buruk sebenarnya, kamu yang lebih buruk kedudukan, kamu yang mulakan kejahatan, kamu yang telah memisahkan anak daripada ayahnya, iaitu kamu membuang Yusuf jauh dalam perigi supaya jauh daripada ayahnya. Buatan kamu itu lebih jahat daripada apa yang kamu sifatkan Yusuf lakukan, kalau betul pun ia berlaku pada masa kecilnya. Jadi cara demikian termasuk dalam bentuk ungkapan dalam hati sebelum disebut dengan lisan. Dan banyaklah perkara ni boleh kita lihat buktinya digunakan dalam Quran, dalam hadis, dalam bahasa Arab, dalam ucapan. Satu yang timbul dalam hati, iaitu satu perasaan yang lahir dalam hati, yang mungkin timbul dalam hati, maka itulah yang dipanggil sebagai, kalau kita lihat bahasa Arab, ini merupakan satu bentuk tibak. Fa'asaraha Yusufu fi nafsihi wa lam yubdiha. Ini disebut balaghah, dipanggil sebagai tibak. Baik, muslim-muslimat rahmati dan dikasihi sekalian. Kemudian dapat kita perhatikan dalam keadaan terperanjatnya abang-abang Yusuf itu melihat benda yang dicari itu ditemui dalam karung saudara tiri mereka Bunyamin. Mereka tak percaya apa yang mereka lihat. Namun untuk menutup malu, mereka berkata, kalaulah Bunyamin ini benar-benar mencuri, walaupun kami ragu tentang perkara itu. Sebagaimana yang dapat kita fahami di perkataan jika. Dalam ayat ini kita dapat lihat bila mereka menyebut dalam ayat ini, qalu yasrik. Jika ini merujuk kepada jika yang bersifat tidak konkret. Jika maknanya kami ini was-was lah, kami tak boleh terima lah dia mencuri. Maka sungguhnya keburukan ini menurun daripada ibunya, kerana dahulu Yusuf pernah mencuri, yang telah saya jelaskan tadi. Mendengar kata-kata mereka ini, timbullah rasa jengkel, rasa meluat, rasa marah dalam Nabi Yusuf AS terhadap kata-kata mereka itu. Dan dia hanya berkata dalam dirinya, baginda hanya berkata dalam dirinya, kamu yang lebih buruk kedudukan, iaitu sifat-sifat kamu kerana mencuri Yusuf, menganiayanya. Atau kamu, hati kamu ni telah mati, kamu bersifat dengki, lidah kamu bercabang, kamu berbohong. Allah Maha mengetahui segala motif yang sebenarnya apa yang kamu terangkan ini. Ada juga sebagian ulama yang memahami ayat ini dan berkata bahawa Yusuf AS ketika mendengar tuduhan mereka itu merasa sangat jengkel, namun emosinya tidak marah. Baginda sebagai seorang pemimpin bertahan, tenang. Maka di sini dalam hatinya, dan setelah berlalu beberapa waktu, barulah dia berkata kepada mereka, kamu yang lebih buruk kerana pencurian itu terbukti, sedang apa yang kamu ucapkan berkaitan dengan saudaranya itu hanya tuduhan. Kamu kata dia mencuri. Allah dah mengetahui tentang tindak tanduk apa yang kamu lakukan ini. Jadi tuduhan mereka bahawa saudara kandung Bunyamin, iaitu Yusuf AS, pernah mencuri, ini merupakan satu fitnah, satu pembohongan. Kerana saya telah terangkan kepada tuan-tuan, itu semua dalam bentuk-bentuknya mengambil barang milik makcik, iaitu tali ataupun tali pinggang milik datuk mereka sebagai tanda kenabian. Itu semua merupakan satu perbuatan dilakukan oleh makcik terhadapnya, bukan disengaja mencuri. Ataupun kalau dipecahkan patung, dan melihat patung itu boleh menjadi berpotensi untuk disembah, dia juga satu kebaikan. Dan kalau dia mengambil telur ataupun ayam sekalipun disedekahkan kepada orang miskin,
miskin. Itu bukan mencuri, itu nampaknya daripada kecil telah terbangun dalam dirinya sifat kepimpinan dan kasih sayang, rahmat kepada orang lain. Jadi kita dapat lihat perkataan tasifun sering digunakan dalam Quran. Dan biasanya ucapan tasifun ini adalah kata-kata yang di tengah-tengahnya terdapat unsur pembohongan. Jadi tuduhan mereka kepada Yusuf dari satu sudut maksud membersihkan diri mereka bahawa mereka orang baik-baik, bapa ibu mereka baik-baik, sedangkan sifat buruk semua nak dikenakan kepada Yusuf dengan Bunyamin. Kerana keburukan itu datang daripada ibunya, bukan daripada ayah lah, kerana ayah tu ayah mereka juga. Jadi di sini tuduhan yang dilemparkan kepada Bunyamin dan kepada Yusuf menunjukkan bahawa sisa-sisa kedengkian kepada Yusuf itu masih lagi ada dalam diri mereka. Baik, seterusnya datang ayat yang ke-78, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qalu ya ayyuhal azizu inna lahu aban shaykhan kabira fakhuz ahadana makanah inna naraka minal muhsinin. Mereka berkata, wahai Aziz, sungguhnya dia mempunyai ayah yang sudah lanjut usianya, kerana itu ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya. Sungguhnya kami melihat engkau termasuk orang yang berbaik. Setelah ditetapkan bahawa Bunyamin yang mengambil, dan kini diputuskan dia akan ditahan sebagaimana yang mereka sendiri katakan, orang yang mencuri dia akan diperhambakan kepada orang yang dicuri barangnya itu. Jadi diputuskan bahawa dia akan ditahan di tempat Yusuf sesuai dengan pengakuan mereka. Mereka mohon belas kasihan kepada Nabi Yusuf yang mereka tidak tahu ini Yusuf. Mereka berkata, wahai Aziz, wahai orang yang mulia, kasihanilah, sungguhnya dia memiliki ayah yang sudah tua. Maksud mereka sedang dia sangat mencintainya, dan Bunyamin ini juga menjadi penghibur duka laranya, dan dia telah kehilangan seorang anak sebelum itu. Sekarang anak ini dah menjadi penghiburnya. Kerana itu ambillah salah seorang daripada kami sebagai gantinya, menggantikan Bunyamin ini supaya dia boleh pulang kepada ayahnya. Inna naraka minal muhsinin, sungguhnya kami melihat engkau ni di kalangan orang yang berbuat baik. Dan dalam tafsir Ibn Katsir mengatakan muhsinin ini menunjuk kepada adil, bijaksana, menerima kebaikan. Jadi kita dapat lihat bahawa ini satu usaha untuk tawasul, untuk meminta agar dilihat dengan simpati, dikasihan belas. Jadi mereka menggunakan permohonan mereka kepada Nabi Yusuf ini mengandungi 3 alasan mereka harapkan dapat dipertimbangkan. Yang pertama, kasih sayang ayah. Yang kedua, ayah yang mereka maksudkan itu seorang yang sudah lanjut usianya. Yang ketiga, orang yang diminta pertolongan tawasul ini adalah orang yang sangat terkemuka dalam masyarakatnya, berlaku adil, baik. Tuan-tuan, kata Dr. Ratib Nablusi dan tafsirnya, andai kita ni melakukan satu pekerjaan dengan penuh kesungguhan, dengan integritinya, ketekunannya, usaha untuk menyempurnakan kerja sebaik mungkin, maka segala kebaikan yang kita nyatakan itu akan diketahui orang, akan tersebar. Kerana benda yang harum ini sukar untuk ditutup, sebagaimana minyak wangi, di mana saja dicolet dia akan mengeluarkan bau yang wangi, yang harum. Sebaliknya satu yang busuk, yang tidak elok, tutup macam mana pun akhirnya akan keluar juga bau yang tengik itu. Maka demikianlah Nabi Yusuf AS yang dimaksudkan. Baginda bekerja dengan, dan kita telah lihat daripada awal bentuk-bentuk pekerjaannya, style kepemimpinannya, dan bagaimana SOP dijalankan dengan betul, berpandu kepada ayat-ayat seperti huraian Imam Muhammad Tawli Sya'rawi. Ketelitian pekerjaannya itu menggunakan alat sukatan yang terbaik bagi memastikan tidak ada yang tidak diberikan hak dengan sempurna. Ini semua adalah karakter, sifat-sifat kualiti yang ada pada kepimpinan Nabi Yusuf AS. Dan selayaknya baginda dipanggil sebagai muhsin kat sini. Dan semua Nabi Allah itu merupakan muhsinin, seperti yang telah kita pelajari dalam tafsir maudu'i kepada ayat-ayat Quran. Penggunaan ihsan sebagai contohnya semua merujuk kepada Nabi-Nabi Allah. Dan ihsan itu kerangkanya dibina di atas akidah yang betul, ibadah yang sempurna, dan pergaulan dengan manusia turut dijaga. Demikian juga akhlak yang terpelihara ini telah kita terangkan rukun-rukun pada ihsan dalam tafsir maudu'i pada Al-Quran. Jadi masyarakat hati ini kasihan. Sebagian ulama menerangkan, membincangkan bagaimana yang dilukiskan di atas dalam bentuk ini dilakukan Yusuf Nabi Allah itu. Bukankah tercermin dalam kejadian ini satu pembohongan? Bukankah peristiwa yang diatur ini telah mengakibatkan kesedihan yang mendalam buat saudara-saudaranya, bahkan kepada ayah kandungnya sendiri? Lebih-lebih lagi dengan tuduhan yang tentu saja menyakitkan hati mereka semua, iaitu tuduhan mencuri. Jadi perkara ini telah saya huraikan kepada tuan-tuan berpandukan kepada tafsir Mafatihul Ghaib, tafsir Kabir oleh Al-Imam Fakhruddin Razi, bahawa semuanya ada hikmah di sebalik ketetapan Allah SWT, dan lebih besar kedudukan, lebih hebat ujian seperti berlaku pada Nabi Yaqub AS. Baginda merupakan Rasulullah, utusan Allah, maka ujian yang kena dalam hidupnya begitu besar sekali. Baik, muslim-muslimat rahmati dan dikasihan. Jadi jawapan dan tuduhan adik-beradik Nabi Yusuf ini tidak dapat membebaskan Bunyamin. Kini mereka teringat janji mereka kepada ayah.
Mereka mula memujuk Yusuf sekiranya dapat lepaskan Bunyamin. Mereka berkata, wahai Aziz. Demikian mereka memanggilnya dengan panggilan penghormatan. Sedangkan tadi mengatakan Yusuf seorang pencuri, macam adiknya Bunyamin. Mereka tak tahu yang mereka sedang cakap di depannya ini Yusuf yang mereka maksudkan itu. Jadi ayah kami dan adik kami ini dua orang yang tak dapat dipisahkan. Kerana itu kami mohon kiranya Tuhan yang sangat baik, yang bijaksana, yang mulia, tolonglah lepaskan adik ini. Ambillah salah seorang daripada kami sebagai gantinya. Ini yang berkata ni mungkin Yahuda, mungkin seorang daripada mereka yang paling tua, yang dulu ketika membuat keputusan, ketika bincang untuk membunuh Yusuf, maka dia juga yang telah mencadangkan supaya dicampakkan ke dalam perigi, diringankan hukuman itu ataupun diringankan kejahatan yang dibuat kepada Yusuf AS. Dia jugalah orang yang mencadangkan supaya diambil seorang daripada mereka menggantikan tempat Bunyamin. Jadi dalam ayat ini dapat kita lihat bagaimana Nabi Yusuf AS telah pun mainkan peranannya sebagai seorang pemimpin yang disegani, yang mulia, sehingga raja itu pun memberikan kepada baginda peluang untuk mentadbir, dan baginda boleh mengubah hukuman yang dikenakan di Mesir dengan apa yang dibuat pada kali ini, iaitu orang yang mencuri, yang dakwa mencuri itu mesti menjadi hamba kepada negara, bukan seperti hukuman kerajaan Mesir. Ini semua menunjukkan kepada kelangsungan rasa keyakinan raja besar Mesir, yang dipanggil sebagai nama Ar-Rayyan itu, Malik itu, kepada Yusuf AS. Dari sini yang saya pernah terang kepada tuan-tuan betapa pentingnya dalam hidup ni kita memiliki hikmah dalam tindak tanduk kita, seperti yang berlaku dalam pemerintahan kerajaan Uthmaniyah yang pernah saya ceritakan sedikit kepada tuan-tuan. Sultan bernama Sultan Selim. Sultan Selim ni seorang yang jabar. Bayangkan bagaimana kejahatan yang ada pada beliau ni tak boleh ditegur. Dia pernah membunuh 17 orang keluarga dia, tuan-tuan. 7 orang menteri kanan dibunuhnya, termasuk Yunus Basha. Ni merupakan Perdana Menteri kerajaan Uthmaniyah pada zaman Sultan Selim. Bayangkan dia pernah menyuruh supaya dipenggal kepala Perdana Menteri ni, dipenggal di situ juga, dikebumikan di situ juga, tempat yang berlaku di Gaza, Palestin pada hari ini. Dan ketika Perdana Menteri yang berikutnya mencadangkan kepada Sultan Selim supaya jangan mengambil tindakan tegas kepada Syarah Kisah, ni merupakan rakyat yang terdapat di Mesir yang pernah memberontak kepada Sultan Uthmani, maka dia berkata, ni Perdana Menteri bernama Bari Basha berkata kepada Sultan Selim supaya jangan biarkan golongan Syarah Kisah ni mengambil kesempatan terhadap kita, jangan bagi mereka apa-apa peruntukan. Baru dia cakap macam tu, raja yang sedang naik kuda, kakinya belum sempat naik ke atas belakang kuda, kaki sebelah di atas tempat pijak, satu baru naik atas, dia bagi arahan kepada jalat, kepada orang kanan hulu balangnya supaya memenggal kepala Bari Basha yang menegurnya dalam tindakannya itu. Belum sempat kakinya naik ke atas kuda tu, dah jatuh kepala Bari Basha, Perdana Menteri Uthmani, yang beri nasihat yang betul padanya. Bayangkan tuan-tuan dimuliakan sekalian. Dikatakan oleh Syekh Muhammad Ali Tantawi dalam buku beliau tajuk Rijalul Tarikh, kalau seseorang itu dilantik menjadi orang besar dalam kerajaan Uthmaniyah pada zaman Sultan Selim ini, dia tulis wasiat siap-siap. Dia pun tak tahu dia pulang nanti dalam keadaan masih kepala di atas tubuhnya ataupun dia sudah terbaring di atas keranda, dibungkus dengan kain kafan. Takutnya mereka kepada Sultan Selim ni, seorang raja yang jabar, yang jahat. Dan sesuai namanya tuan-tuan, dipanggil sebagai Yawuz. Yawuz ini maknanya seorang yang sa'iqah, seorang safah, seorang pembunuh. Tuan-tuan dimuliakan, tapi dalam kezalimannya itu muncullah seorang tokoh Islam yang terkemuka yang berjaya mendidiknya, membimbingnya, mengingatkannya, menasihatinya, dan pokok pangkalnya ini dinamakan ikhlas dalam diri seseorang yang mampu menyebabkan raja yang zalim ini bertukar menjadi seorang yang adil. Tuan-tuan dimuliakan, siapakah yang dimaksudkan ni? Ini ada kaitan dengan kisah Nabi Yusuf, pemerintah yang adil, penasihat raja yang bijaksana, sebagaimana juga mufti kerajaan Uthmaniyah yang berjaya mendidik, membimbing, memujuk si raja supaya jangan bersifat zalim, kerana kezaliman itu menjadi kegelapan di akhirat. InsyaAllah saya akan huraikan lebih lanjut perkara yang akan datang. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.